Bila Sayyidina Huzaifah sebut hadis ni, dia cerita pasal ni, orang tanya, ada manfaat ke la ilaha illallah kepada kumpulan manusia yang tak pernah semayang, tak pernah puasa, yang tak tahu pun bila sebut haji, tak tahu apa. Ada manfaat ke bila disebut la ilaha illallah? Sayyidina Huzaifah kali ikut lain. Sayyidina Silah mai ikut ni, dia tanya, wahai Huzaifah, ada manfaat ke sebut la ilaha illallah, tak pernah dalam hidup dia sekali pun semayang satu rakaat? Sayyidina Huzaifah kali ikut lain, dia mai lagi kali yang ketiga, dia kata, wahai Huzaifah, ada manfaat ke kumpulan ni sebut dalam keadaan mereka tak beramal sedikit pun, dan dia tak tahu pun la ilaha illallah itu makna apa? Sayyidina Huzaifah tengok muka dia. Sayyidina Huzaifah kata, ya Silah, wahai Silah, tunjihim minan nar. Kalimah itu menyelamatkan mereka daripada kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Kita pernah baca hadis Islam akan memerintah. Kita pernah baca hadis Islam akan menjadi asing. Kita pernah membaca hadis, dan kita baca hadis malam ni, Islam akan lenyap. Yang mana satu ni? Hak betul mana satu? Islam akan memerintahkah betul? Islam akan menjadi asing, dipandang asingkah betul? Ataupun Islam diangkat terus dan tak ada satu pun yang Islam pada satu zaman nanti? Hak mana satu? Jawapan yang pertama, Islam itu bermula dengan dipandang asing, dan dia akan kembali asing. Zaman tu bila? Zaman hari ini. Siapa yang amal Islam, yang itulah yang paling terkebelakang. Siapa yang amal Islam sebenar dalam seluruh kehidupan dia, dialah yang, keluarga itulah yang paling dipandang serong. Itu asing. Yang tu yang kita hidup hari ini. Kemudian Islam akan memerintah, Nabi sebut, sehingga tidak ada seinci pun kezaliman di atas muka bumi Allah. Ini seluruh ni tuan, bukan di Malaysia saja, seluruh muka bumi Allah tak ada lagi kezaliman. Tu zaman bila? Yang tu pun kita dah pernah sebut kat tuan-tuan. Hadis itu juga akan berlaku. Yang tu berlaku ketika pemerintahan Al-Imam Mahdi dan juga Nabi Isa ibn Maryam. Waktu tu Islam memerintah. Hadis malam ni pula tak ada kontradiksi, dia tak ada pertembungan makna, tak ada. Yang Nabi sebut semua benar sebab datang daripada Allah. Cuma yang hurai tu dia kena letak tang mana peristiwa tu nak berlaku. Dan hadis yang kita baca malam ni, tuan-tuan tengok, Islam akan lenyap. Lenyap ni tuan-tuan, lenyap ni sehingga tidak ada satu masjid pun di atas muka bumi Allah yang melaungkan azan. Bila tu Ustaz? Pernah berlakukah? Jawapannya dekat-dekat dengan kiamat. Bermula malam ni tuan-tuan baca je hadis, Islam akan lenyap total. Bila? Yang tu ketika mana? Setelah keluarnya angin sejuk. Saya sebut angin sejuk ni semua tahu dah sebab banyak kali kita ulang. Keluar angin sejuk, angin itu akan kena dekat semua orang Islam. Semua orang yang ada iman, walaupun sebesar zarah, kena angin tu dia akan mati. Bila habis angin tu kena orang-orang yang ada iman walaupun sebesar zarah, maka matilah di atas seluruh muka bumi Allah orang Islam. Tak ada lagi azan. Ketika itu Islam lenyap di atas muka bumi Allah. Yang tu dia punya huraian dia. Kita tengok di belakang ni ada sikit lagi. Sikit je maklumat yang telah pun kita bahas dalam kuliah-kuliah yang lalu lah. Kemudian tuan-tuan, ni Nabi sebut ni, yang ni Nabi sebut. Sayyidina Huzaifah yang riwayatkan hadis ni. Kata Rasulullah, Islam akan lenyap seperti lunturnya warna pakaian yang telah usang. Daripada baju tu warna kuning sampai tak nampak jadi warna putih, jadi warna kelabu.
Jadi warna itulah usang, sehingga sampai suatu waktu nanti, kata Rasulullah, di mana orang sudah tidak mengerti lagi apa yang dimaksudkan dengan puasa. No? Hak ni tak payah tunggu dekat dengan kiamat. No? Orang tak erti lepas saya puasa Ramadan, orang tinggal puasa Ramadan, majoriti umat Nabi Muhammad tidak berpuasa Ramadan. Yang ni tak payah tunggu dekat dengan kiamat. Hak ni malam ni pun ada. Bukan kita, maksudnya zaman ni pun ada. Hak ni. Subhanallah. Kemuncak dia nanti. Kemuncak dia dekat dengan kiamat, bila mati semua orang Islam tu, waktu tu tak ada siapa kenal apa itu Ramadan, tak kenal terus. Itulah waktu yang hilangnya Islam. Tidak mengerti lagi apa yang dimaksudkan dengan puasa, dan apa yang dimaksudkan dengan solat, dan apa yang dimaksudkan dengan ibadah, dan apa yang dimaksudkan dengan sedekah. Sebut sedekah tak tahu apa waktu tu lah. Sedekah, sebut semayang, sebut puasa Ramadan, tak tahu. Tak ada siapa tahu. Seorang pun tak tahu. Kemudian, dan Al-Quran akan hilang semuanya pada suatu malam sahaja. Maka tidak ada yang tertinggal di permukaan bumi ini daripada Quran, walaupun hanya satu ayat. Quran mana yang hilang ni? Jawapan dia, kata para ulama, Quran dalam dada manusia pun tak ada, Quran yang dalam tulisan pun tak ada. Dalam mushaf waktu tu tak ada Quran. Tuan-tuan tak boleh cari Quran. Sekarang Quran ada berbilion Quran di atas muka bumi Allah sehari ni. Sama ada di dalam buku, mushaf tu dalam buku tu lah. Mereka tak tahu mana Quran tu. Ada ke? Oh, ada. Oh, tang ni ada lubang tu. Tak nampak lubang. Tuan-tuan, Quran tidak lagi kelihatan, dalam mushaf pun tak ada, dalam dada orang pun tak ada. Waktu bila tu? Waktu itulah hak dekat dengan kiamat tu. Tak ada. Tuan-tuan tak ada, tak. Waktu tu tak ada siapa boleh cari Quran, walaupun sekeping, walaupun sehelai. Tak ada. Tulisannya tiada, hafazannya tiada. Kedua. Subhanallah. Zaman apa tu tuan-tuan? Jawapan dia, zaman dekat-dekat nak beberapa ketika sebelum kiamat. Bukan beberapa tahun dah tu tuan-tuan. Yang tu bukan beberapa tahun dah tu. Beberapa ketika sebelum kiamat. Wal'iyadzubillah. Kemudian, dan yang ada hanyalah beberapa kelompok manusia. Orang ada lah. Orang tak mati semua. Orang macam biasa. Yang mati ketika tu tuan-tuan bayangkan suasana ketika itu, bila angin tu keluar, yang Islam semua mati. Islam tera mana tu? Dulu saya pernah hurai. Islam tera mana? Sekali tuan-tuan tengok dalam hadis ni, sekali lagi dihuraikan. Makna yang sama, matan berbeza. Makna sama. Yang mati tu Islam tera mana? Tuan-tuan. Dan bila angin tu keluar, kena orang Islam, yang walaupun Islam dan iman itu sekadar sebesar zarrah. Zarrah ni lebih kecil daripada sebutir pasir. Kecil lagi pada tu. Mati. Tuan-tuan bayang macam mana waktu tu. Ramai. Kena mati. Dia kan mati-mati orang tengok. Pedia dia ni orang tenang-tenang. Tak mati. Macam hari ni. Banyak di kampung ni mati. Di kampung ni mati. Di kampung mati. Kampung di tengah jalan. Suasana. Orang yang belajar, dia tahu. Ni. No? Tapi waktu mati semua orang Islam tu, adakah orang yang belajar kitab ni? Ramadan pun tak kenal dah. Waktu tu, selepas semua orang Islam tu mati, azan pun tak ada dah. Maka tak ada lagi lah orang yang tahu tentang maklumat-maklumat yang kita sebut pada malam ni. No, nas'alullah as-salamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada hanyalah beberapa kelompok manusia, orang tua, orang laki-laki, orang perempuan. Nabi nak sebut
Nabi nak beritahu kepada kita keadaan sama lah macam ni, sama. Keluar pagi pergi beli roti canai, hak jual roti canai tu pun tak reti sebut la ilaha illallah, hak beli pun tak reti sebut la ilaha illallah. Gerun tuan-tuan. Weh, dahsyat. Tak ada siapa solat seluruh muka bumi Allah. Wal'iyadzubillah. Kita dengar perkataan tu saja, ngeri kita, ngeri. Keluar pergi kerja, lalu tepi jalan ada duk berzina tepi jalan 2-3 orang. Sampai tempat kerja 3-4 orang duduk kat meja makan tunggang arak. Suasana dia, suasana dia. Wal'iyadzubillah. Kemudian Nabi nak sebut ada orang tua, ada laki-laki, ada perempuan, ada kanak-kanak. Dunia biasa, dunia yang macam tuan-tuan tengok hari ni. Mereka hanya dapat berkata, ni maksudnya ada di kalangan mereka bila sembang, di sebahagian mereka bila sembang, kami sempat menemui nenek moyang kami dulu. Ada sembangan nenek dulu ni, tok nek dulu sembang, mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Lalu kami pun mengucapkannya juga, maka berkata silah. Tuan-tuan, hak ni sebelum angin sejuk tu keluar, punya teruk suasana ketika itu. Ada sebahagian orang dia bersembang, dia kata dulu pernah dengar dulu tok nek duk cerita dulu la ilaha illallah, tak tahu apa tau. Subhanallah. Sembang ni Nabi sebut antara benda yang mereka sembang, antara benda yang mereka WhatsApp, antara benda yang mereka update status, pernah dengar lah dulu tok nek duk sebut la ilaha illallah. Kami pun tak tahu benda apa. Tuan-tuan tengok, la ilaha illallah, lalu kami pun mengucapkannya juga. Kami mengucapkan juga ni siapa dia? Cucu cicit hak pernah dengar tok nek mereka dulu duk sebut la ilaha illallah. Tapi hari tu dia tak tahu kalimah tu apa dia. Dia kata pernah dengar tapi tak tahu apa dia tahu. Dan kami juga menyebutkan kalimah itu, kata depa ni. Dan mereka tidak syirikkan Allah. Ni depa ni. Nak bagi tahu kat tuan-tuan tahap tak tahu apa pasal Islam. Mula Nabi sebut puasa Ramadan pun tak pernah puasa Ramadan. Sebut zakat tak pernah bayar zakat. Sebut umrah tak pernah pi umrah. Bila orang sebut la ilaha illallah, dia kata ish, pernah dengar dulu tok nek pernah dengar tapi tak tahu apa dia, tapi kami sebut la ilaha illallah, kami duk sebut. Dan sifat mereka ini, mereka tidak pernah mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Ni hak tak reti apa ni. Tuan-tuan tahu apa nasib mereka? Nasib mereka ialah, kata Rasulullah, apabila angin sejuk tu mai, hak tak reti apa ni pun, tapi disebabkan mereka pernah melafazkan la ilaha illallah, angin sejuk ini kena mereka dan mati juga mereka ni. Tuan faham tak? Tetapi kelebihan itu hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad zaman itu saja. Kerana zaman tu tak ada siapa lagi yang boleh menerangkan apakah itu kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan, malam ni ada orang terang Ada lagi. Ada lagi orang terang, tak boleh macam tu Tak dapat kelebihan macam tu. Ulama sebut haula ma'dzurun li'adam istita'ihim ala an yafhamu la ilaha illallah. Kumpulan tadi, kata para ulama, hurai hadis ni, ulama kata kumpulan tadi saja diberikan excuse. Mereka sebut la ilaha illallah, mereka pun tak tahu apa itu la ilaha illallah, tapi mereka sebut la ilaha illallah dengan mulut dan hati mereka. Dan syarat kedua, tidak pernah mensyirikkan Allah. Itu syarat penting. Kata para ulama, disebabkan pada zaman itu tidak ada seorang pun yang boleh menghuraikan apa itu la ilaha illallah. Siapa Allah? Kenapa perlu beribadah kepada Allah? Tak ada siapa boleh hurai. Maka hak boleh sebut kalimah tu pun akan diselamatkan daripada menyaksikan apa tuan? Kiamat.
menyaksikan kiamat. Maka mai angin sejuk kena puak ni hak sebut la ilaha illallah tapi tak kerti apa. Orang sebut semayang Zuhur pun tak tahu. Zuhur pediah semayang Zuhur. Tuan-tuan ingat main-main ni sungguh. Orang sebut semayang Maghrib, dia kata, benda apa semayang Maghrib? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tetapi mereka masih lagi menyebut la ilaha illallah. Besar. Kalimah yang paling besar. Zikir yang paling besar. No? Siapa banyakkan la ilaha illallah, dia tahulah apa kelebihan zikir ni. No? Terutamanya bila malam-malam. Bila malam bangun zikir, dia kertilah la ilaha illallah ni apa dia. Tuan-tuan, cari sendiri. Kemudian kami sempat menemui nenek moyang kami dahulu mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Lalu kami pun mengucapkannya juga. Maka berkata Silah ni perawi hadis. Nama orang, bukan Silah, Silah. Lelaki, Silah ni lelaki. Silah ni tanya Sayyidina Hudzaifah. Maka berkata Silah, apa yang dapat dibuat oleh la ilaha illallah terhadap mereka? Maksudnya bila Sayyidina Hudzaifah duk cerita pasal suasana ni, hak saya sebut kat tuan-tuan tadi ni, suasana ketika mana orang bukan saja tak tahu sembahyang Zuhur tu apa, tak tahu puasa Ramadan tu apa, bahkan sebut la ilaha illallah pun tak tahu. Nabi kata ada sekelompok orang dia sebut la ilaha illallah. Sayyidina Silah tanya, wahai Sayyidina Hudzaifah, ada manfaatkah la ilaha illallah kepada mereka yang sebut tak tahu apa tu? Macam tu. Itu suasana dia, tuan-tuan. Kemudian apa yang dapat dibuat oleh la ilaha illallah terhadap mereka? Soal Silah. Sedangkan mereka sudah tidak memahami, solat pun tak tahu, puasa pun tak tahu, nusuk pun tak tahu. Nusuk ni ibadat lah. Sedekah pun tak tahu. Tuan-tuan, apa jawab Sayyidina Hudzaifah? Dia kalih kot lain. Ni rahsia ni, yang ni yang saya sebut kat tuan-tuan. Rahsia akhir zaman yang dipegang dan digenggam rapat oleh Sayyidina Hudzaifah. Banyak yang Nabi pesan jangan beritahu. Kenapa tak tahu? Tapi lepas Nabi wafat, Sayyidina Hudzaifah menyebarkan ilmu itu. Yang ni antaranya. Bila Sayyidina Hudzaifah sebut hadis ni, dia cerita pasal ni, orang tanya, ada manfaat ke la ilaha illallah kepada kumpulan manusia yang tak pernah semayang, tak pernah puasa, yang tak tahu pun bila sebut haji, tak tahu apa? Ada manfaat ke bila disebut la ilaha illallah? Sayyidina Hudzaifah kalih kot lain. Sayyidina Silah mai kot ni, dia tanya, wahai Hudzaifah, ada manfaat ke sebut la ilaha illallah, tak pernah dalam hidup dia sekali pun semayang satu rakaat? Sayyidina Hudzaifah kalih kot lain. Dia mai lagi kali yang ketiga, dia kata, wahai Hudzaifah, ada manfaatkah kumpulan ni sebut dalam keadaan mereka tak beramal sedikit pun, dan dia tak tahu pun la ilaha illallah itu makna apa? Sayyidina Hudzaifah tengok muka dia. Sayyidina Hudzaifah kata, ya Silah, wahai Silah, tunjihim minan nar. Kalimah itu menyelamatkan mereka daripada kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Rahsia besar, tuan-tuan. Rahsia besar. Sebut la ilaha illallah, tak pernah semayang seumur hidup. Dia sebut la ilaha illallah, dia tak tahu puasa Ramadan tu binatang apa. Dia sebut la ilaha illallah, dia pun tak tahu apa maksud la ilaha illallah. Rahsia ni dipegang oleh Sayyidina Hudzaifah, dia simpan. Bila digasak oleh Silah sampai berapa kali dia paling muka kot lain, maka Sayyidina Hudzaifah pun bagi tahu rahsia tu. Dia kata, wahai Silah, tunjihim minan nar. Besar kalimah ni, tuan. No? Anak-anak umur setahun ke, umur 2 tahun ke, sebut. Tengok muka dia, sebut la ilaha illallah. No? Bukan tengok muka dia sebut tajuk lagu. So dia sambung baby shark apa tu? Kan? Budak
anak lelaki ke perempuan umur 3 tahun ke 4 tahun ke, tengok muka dia sebut la ilaha illallah, sekali dia ikut, lama-lama dia ikut. Kalimah itu meresap masuk dan memberi kesan kepada akal dan jiwa budak tu. Tak buat. Kita tak buat. Doa makan pun tak baca. Kan? Salah kita. Maka Huzaifah memalingkan mukanya pada setiap kali pertanyaan silah itu. Banyak kali silah tanya, dia kali ikut lain, dia kali ikut lain. Sayyidina Huzaifah kali ikut lain. Kemudian akhirnya Sayyidina Huzaifah menjawab, kalimah itu dapat menyelamatkan mereka dari api neraka. Sayyidina Huzaifah ulang 3 kali kepada silah yang tanyakan tentang perkara tersebut.